Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Jalla Jalaluh. InsyaAllah pada perjumpaan kita malam ini, kita akan sambung pengajian kita daripada kitab Muqarrar Al-Aqidah Al-Ula Thanawiyah, iaitu Muqarrar kelas 8 lah, mata pelajaran kelas 8 yang anak-anak kita itu senantiasa duk belajar mengaji di maskalah-maskalah madrasah-madrasah pada tempat kita ini. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua, orang yang duk bela anak cucu, boleh kita tahu juga sedikit sebanyak tentang apakah matlamat dan mata pelajaran yang anak cucu kita duk mengaji belajar daripada alim ulama kita yang duk mengajar kepada mereka itu. Maka insya-Allah iaitu kita telah selesai mari sedikit daripada pembicaraan mata pelajaran yang ke-12 iaitu hukum keterangan hukum-hukum amalan-amalan yang sakut paut dengan perkuburan. Maka kita nak lakahlah hari ini ni iaitu mata pelajaran yang ke-13. Mata pelajaran 12 tu kita baca giddah, menyata giddah, selesai dah. Mana dua halaqah, dua perkali perjumpaan, dua kali bertemu. Seolah kata kita tu menyata dah kata lagu mana yang Islam kita tu nak daripada kita apabila kita tu mengziarahi kubur para-para orang-orang yang telah wafat sebelum daripada kita. Dengan cara detail dan dengan cara boleh kita itu wa'amal. Boleh kita wa'amal selalu, boleh kita wa'amal untuk kita itu mendekati amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada mata pelajaran yang ke-13 ni, satu pelajaran yang penting dalam hidup kita sebagai Muslim. Kerana dengan kita itu mengaji cara ataupun mata pelajaran yang ke-13 ni,
menjadi sebab kita itu hendak jaganya keimanan kita, Islam kita, sehingga sampai kepada hari yang kita nak kembali kelik kepada Tuhan kita. Kerana kalaulah kita itu bawa Islam, bawa iman tak sampainya pada matlamat, nescaya kita akan rugi sehabis-habis rugi. Kerana Tuhan kata wa may yakfur bil iman bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa yang tak beriman dengan Tuhan, mana kufur dengan iman, faqad habita amaluhu, amalan dia itu gugur, tak dikira, tak terpakai. Wa huwa, sedangkan ia itu pada hari akhirat lah, minal khasirin, termasuk daripada orang yang rugi. Maka kita ni terkadang kita pandai dengan mata kaca biasa ni, ia tak sampai pada matlamat. Kerana katanya alim ulama kita, mata kita ni balik dinding, balik sebelah daripada kita pun kita tak tahu dah kata gapo belakang daripada tu. Bagaimana kita nak tengok siapa kepada hari akhirat, nampak syurga, nampak neraka, nampak balas saya tak nampak. Pasti kita kena nampak, kena adanya pelita lampu al-basirah, iaitu mata hati. Mata hati kita tak akan dapat jadi hidup, jadi cermelang, jadi cerah, malaikat kita kena adanya cara memikir yang betul dengan kehendak Tuhan yang menjadikan kita. Iaitu apa mata pelajaran yang ke-13 ni? Iaitu ad-darsus tsalis ashar, mata pelajaran yang ke-13, at-tafakkuru fi khalqillah. Iaitu kita nak mikir pada kejadian Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan menjadikan mata kita, telinga kita, pandangan kita, hati kita, semua ni supaya nak kita itu cari Tuhan tu wid jumpa. Cari Tuhan wid jumpa ni dia tak jumpa dalam arti kata seumpama kita jumpa manusia, jumpa benda, jumpa perkara yang boleh kita dapat dengan pencederaan lima. Tidak. Kita jumpa dengan Tuhan, pasti kita kena teliti balik mana? Balik pemikiran kita nak wisapa ke Tuhan. Kita kena mikir pada kejadian Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan ni adalah satu jalan yang besar, jalan yang pedah besar bagi kita kalaulah kita itu reti, tahu matlamat dan tujuan cara kita nak memikir. Kita ni sebagai hamba, Tuhan kita iaitu Khalik, namanya Allah tu sebagai pentadbir yang mengada daripada tak ada kepada ada, yang kuasa, yang maha mulia, yang maha sempurna, tempat tumpu, tempat minta, tempat mengadu dan sebagainya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mata pelajaran yang ke-13 ni iaitu kita nak memikir pada kejadian Tuhan. Sebab kita nak memikir hal Tuhan, otak kita pergi tak sampai. Lah mana pun otak kita pergi tak sampai. Kenapa? Kerana Tuhan kita ni perkara yang ghaibiyah, perkara yang gaib. Jangan kata nak memikir hal Tuhan. Hal ala kubur, ala akhirat, titik sirat, macam mana, nikmat dalam syurga, seksa dalam api neraka, kita tak akan boleh tahu dengan akal fikiran kita dengan cara satu persatu. Nak royak gitu, nak royak gini, ya tak boleh. Pasti kena tupainya wahyu Allahu Jalla Jalaluh supaya nak kita itu boleh tahu kata kita ni nak pergi kano, kita mari di sini mari buat apa, dan tujuan gapakah Allah Ta'ala menciptakan kita. Semua itu kita kena kembali klik cara kita nak gunanya, cara memikir akal fikiran kita. Maka mata pelajaran yang ke-13 ni, mari kita nak tengok kata Tuhan kita ni kuasa, mulia, sempurna, hebat, tempat yang kita tumpu, tempat yang kita mengadu, tempat yang kita minta, tempat kita tupai. Lagu mana kejadian dia?
pada mikir di kejadian dia pun memadai dah bagi kita. Kata Tuhan yang menjadikan perkara itu kuasa. Ni kita nak tengok pada kesal dia. Kesal mana? Kesal kejadian Tuhan. Supaya nak wisapakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mikir kita. Melalui mana? Melalui cara mikir kita terhadap makhluk dia. Terhadap apa? Terhadap makhluk dia. Baik. At-tafakkuru fi khalqillah. Pemikiran pada kejadian Allah. Allah ni satu nama bagi zat yang maha mulia, yang tidak adanya kekurangan. Itu Allah. Inna at-tafakkura fi khalqillahi huwa miftahul ulum. Ulama kita kata sesungguhnya cara kita mikir, makna kata kita fikir, kita tilik, kita gunakan akal kita pada kejadian Tuhan ini, iaitu satu pembukaan bagi segala ilmu. Makna kata kita nak hasilnya ilmu pengetahuan, pasti kita kena letakkan cara mikir kita betul. Jangan kita gunakan akal kita di dalam bab yang kita tak kuasa nak fikir. Nak pergi mikir perbuatan Tuhan, nak pergi mikir zat Tuhan, nak pergi mikir sifat Tuhan, hakikat sifat Tuhan, itu tidak sampai kepada matlamat. Tak sampai pada ghayah dia. Sekadar kita beriman sebagaimana Tuhan raya, Tuhan menyata, Tuhan khabar, sudah. Kata Tuhan itu segala-gala perkara yang Tuhan sebut dalam Quran, wajib kita beriman belaka. Maka setiap perkara yang Tuhan khabar dia, sifat dia, perbuatan dia, zat dia, wajib kita beriman semua. Tak ada beza. Ayat muhkamat, ayat mutasyabihat, mana pun wajib kita beriman belaka. Tetapi jangan kita pergi cari tentang hakikat dia. Kalau istiwa sungguh, bagaimana Tuhan nak turun kepada langit dunia sungguh. Itu makna kata habis. Kita tak boleh mikir situ. Itu adalah perbuatan Allah. Kuasaan Allah. Bukan hak sakut paut dengan kita tak kuasa sama sekali kita nak pergi mikir lagu tu. Nampak tu tak? Ni akal fikiran sunni yang lagu tu cara mikir. Nampak tu tak? Sebab tu dia beriman dengan ayat hak ning, dengan ayat ning serupa. Ayat mutasyabihat berbaik, ayat muhkamat, dia beriman belaka. Nampak tu tak? Kerana dia tak memasukkan akal fikiran dia di dalam tempat yang dia tak boleh nak mikir. Tapi hak yang nak mikir di sini, iaitu pada kejadian Allah Subhanahu wa taala. Nampak tu tak? Kejadian Allahu Jalla Jalaluh. Kemudian dia kata, wa aktsarun nasi qad arafu fadlahu wa rutbatahu walakinnahum jahilu haqiqatahu. Kebanyakan manusia, ulama kita kata kebanyakan manusia sesungguhnya telah mengetahui mereka itu. Kelebihan apa? Kelebihan kita mikir pada kejadian Tuhan. Dan pangkat cara kita mikir kejadian Tuhan. Pakat tahu belaka, kalau kita guna otak tadi itu pada kejadian Tuhan, makna kata kita pakat mikir pada kejadian Tuhan, nescaya kita akan dapat nikmat yang boleh banyak bagi kita. Sebab itulah ulama kita ni dia sungguh suruh kita mikir pada apa? Pada kejadian Allah Taala. Maka kita nak tahu lagu mana kata dia mikir pada zat Tuhan ke yang mikir pada kejadian Tuhan? Tepat dia beza di mana? Tepat dia tu beza dana. Tepat beza kita tengok amalan dia dan buah tangan dia. Terkadang mulut kata amma mikir gapo? Kejadian Tuhan, tapi pada hakikat dia dak pegai dak mikir cari hakikat Allah, bukan kejadian Allah. Dak mikir Tuhan. Sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, zat Tuhan dan sebagainya. Mana tepat pecemeh kita yang kita nak tahu, yang kita nak tunjuk kata orang ni mikir pada kejadian Tuhan, orang ni mikir pada zat Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan. Tengok di buah tangan dia. Buah tangan dia kalau dia jadi pemimpin, kalau dia mikir sungguh pada
kejadian Allah, tepat dia akan jadi maju. Tepat dia tak akan jadi mundur. Situ tepat ukuran. Orang apabila mikir pada kejadian Tuhan, semua akan jadi hasil bagi hidup dia. Tak kira di tanah dia, tak kira udara, tak kira air, tak kira pokok kayu, tak kira gapo ada depan dia, jadi hasil bagi dia belaka. Kenapa? Karena yang mikir pada kejadian Tuhan. Ada pada orang yang mikir pada kejadian, ada yang mikir pada kejadian Tuhan, pada hakikat dia dok mikir hal Tuhan, dia tak maju gapo sekarang. Dia dok gaduh nak tanya hak Tuhan, Tuhan buat gini buat apa, Tuhan buat gini buat apa. Ha tu makna kata ya hatta gikut tu. Mereka ini tak akan maju sama sekali, tak akan imarahkan bumi, muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang sepatut dan layak, tidak. Itu tepat perbezaan di antara orang mikir hal kejadian Tuhan dengan orang mikir hal Tuhan. Nampak tu tak? Hadis ini, sebab tu ulama kita kata, inna tafakkura fi khalqillahi huwa miftahul ulum. Kita pergi mikir pada kejadian Tuhan itu, iaitu apa? Miftah. Apa makna miftah? Anak kunci bagi setiap ulum. Setiap bidang ilmu. Tengok mereka ini yang mikir pada kejadian Tuhan, umur dia duk tadi itu pun jadi sesuai. Kampung dia duk pun dia imarah sesuai. Masjid tempat dia pun sesuai. Wilayah dia sesuai. Negara dia sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan hiasan-hiasan dan yang dia itu dapat daripada buahan yang dia mikir hak kejadian Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh tengok. Nampak tu tak? Ini makna kata hak Islam no. Sebab tu ulama kita kata wa aktsarun nasi qad arafu fadlahu wa rutbatahu. Pakat tahu belaka. Kebanyakan manusia pakat tahu belaka. Hak ni hak nyanyinya walakinnahum jahilu haqiqatahu. Akan tetapi mereka itu tak tahu hakikat cara kita nak mikir pada kejadian Tuhan ni macam mana. Ini dalil besar sekali. Kata dalil Quran yang kita duk baca itu bukan mengandungi dalil nakli sahaja, tak. Bahkan dia mengandungi dalil akli serta sekali. Ingat molek Al-Quranul Karim terkadang setengah-setengah pihak kata, Quran ni bukan dalil akal. Bukan dalil Quran tak ada pemikiran. Dalil hadis Nabi tidak ada pemikiran, tidak. Di dalam Al-Quran lah ada cara mikir yang atas daripada mana-mana teori. Di dalam hadis Nabi lah yang ada cara mikir yang atas daripada mana-mana teori falsafah mana-mana pun. Akan tetapi ulama kita kata walakinnahum jahilu haqiqatahu. Kita tak tahu hakikat cara yang sebenar yang kita nak mikir. Dengan sebab kita itu dihasut oleh musuh-musuh Allah Ta'ala memasukkan cara-cara mikir mereka itu di dalam agama kita, dalam cara mikir kita, sehingga kita terlupa imarahkan dunia. Ulumul Islam hak hebat-hebat, manakah ilmu Islam yang hebat-hebat, gidemo belaka. Kenapa? Gidemo kemajuan kita, gi korang. Kemunduran demo klik kita. Sebab itulah Islam duk bawah daripada orang yang tak beriman pada zaman kita duk ni. Kenapa? Kerana miftahul ulum telah pergi kepada yang lain. Telah pergi kepada yang lain. Duk di tangan orang lain. Dalam bidang kedoktoran, kita duk belakang. Dalam bidang ekonomi, kita belakang. Dalam bidang ta'lim, pengajian, kita belakang. Dalam bidang tarbiyah, bentuk gini, kita belakang. Bidang apa lagi? Cuba kita kira tengok. Kenapa? Kerana kita jahilu haqiqatahu. Hakikat kita tafakkur fi khalqillah ni kita tak ada. Hidup mikir Allah Ta'ala, hidup mikir perbuatan Tuhan, sifat Tuhan, hidup mikir tu. Nampak tu tak? Ni tepat yang tak sama di antara orang yang guna akal pada mikir terhadap kejadian Tuhan dengan orang yang mikir pada diri Tuhan. Zat Tuhan, perbuatan Tuhan, kerja hak Tuhan tu, bukan makhluk Tuhan. Dia mikir hal tu. Sebab tu jadi mundur. Sebab tu jadi mundur. Sukalah orang yang
jadi musuh Allah Subhanahu wa taala kalulah orang Islam itu duduk semacam tu. Nas'alullah taala as-salama wal afiyah. Walakinnahum jahilu haqiqatahu wa thamaratahu wa masdarahu wa tariqatahu wa kaifiyatahu. Tengok ulama kita bila satu persatu. Ni nak tanya kepada anak-anak cucu kita hak mula nak mengaji belajar ilmu agama supaya mereka inilah jadi gapo? Jadi orang pula generasi lepas pada kita ni pula mari imarahkan bombing Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita terkadang nampak kata agama ni tak ada hajar cara mikir duk berasa kata teori orang lebih lagi daripada kita. Kita tak memajukan hak kita, kita duk memajukan hak orang sebab apa? Sebab kita tengok kepada tarik ke. Sebab tu kita duk bawah orang sama tu. Nampak tu tak? Ha tu dia. Mereka itu tak tahu hakikat cara nak mikir pada kejadian Tuhan dan samaratahu. Samarah ni makna kan? Makna kata buah yang kita dapat daripada kita mikir hak kejadian Tuhan tu kita pun tak tahu juga. Nak hasil lagu mana? Dan masdarahu. Masdarahu dasar cara kita nak mikir hak kejadian Tuhan pun kita tak tahu juga. Wa tariqatahu dan jalannya dia pun tak tahu juga. Jalannya kita nak mikir pada kejadian Tuhan. Kita ada tanah seekar, 2 ekar. Kita nak buat lagu mana? Imarah lagu mana? Kejadian tanah. Hak Allah Subhanahu Wa Taala wi kita. Tanah yang kering, tanah yang masing, kita nak proses lagu mana? Kita kena mikir kat tu. Itu adalah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Saya banyak ulama-ulama kita yang kita talaki ilmu mari mana kata ya hajar lagu tu. Wak kaji ha tanah, wak kaji ha air, wak kaji ha pokok kayu, binatang ternak ke dan sebagainya. Ini orang Islam kita ni golek ke gak, tak ada duk situ. Mana dia gaduh hal yang lain. Mana ada gaduh hal yang lain. Berasa kata ilmu yang lain itu ada pedah lagi, ada hebat lagi. Sebenarnya ilmu yang orang itu tinggal. Nampak? Ilmu yang orang itu tinggal. Wa kaifiyatahu dan kaifiyat dia. Cara dia, bentuk ke dia, cara kita nak memikir tu macam mana. Ha tu dia. Wa rubbama la ya'lam ahaduhum kaifa. Terkadang tak tahu seorang tu bagaimana cara nak mikir pada kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, tak tahu. Kalau bahasa saya kata mayru sadu isam, tak tahu cara nak mikir, bagaimana kita nak mikir tak tahu. Dengan sebab cara nak mikir sekalipun dia kena mengaji belajar, kena dengar, kena tahu, kena ada orang tunjuk, kena ada orang pimpin. Walaupun kita ni ada akal fikiran, tapi akal fikiran kita kalau tidak ada tunjuk ke, nak buat tak boleh. Nampak tak tu? Kita tahu kata itu adalah cicing. Akan tetapi kuasa kedak kita nak tepar besi ataupun tosa ataupun temaga ataupun perak ataupun emas ataupun gapo lagi we jadi cicing. Kuasa tak? Kita tak tahu kaifiat dia bagaimana. Kita tahulah tu cicing. Misal kata ni ba'at tafakkur fi khalqillah. Nampak tak tu? Daripada bahan satu ke satu untuk apa? Untuk nak mengimarahkan. Tuhan nak mikir tadi kata, oh Tuhan yang menjadikan tanah berhak asal tadi itu. Yang menjadikan air, yang menjadikan udara, yang menjadikan pokok kayu, yang menjadikan binatang, yang menjadikan segala-gala benda. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Banyak lagi hak kita tak tahu hak Tuhan jadi, tak tahu. Bawah patak laut setara mana, dalam bukit setara mana, dalam udara ni, dalam tanah, dalam air, dalam gapo kata lagi. Tak sampai situ. Mula-mula kena ada cara mikir dulu. Barulah tenaga balik belakang tu yang mari. Tenaga balik belakang tu yang mari. Kalau kita ada cara mikir dulu. Kalau tidak ada, bagaimana? Kita apabila habis daripada tamat pengajian, kita tak ada mikir kata kita nak buat gapo lepas pada tu. Kita nak buat boleh tak? Ya tak? Sebab tu orang ulama Arab dia kata amrun laisa asywa'iyan. Bukan makna kata gi dengan bahasa petani panggil gi dengan jada gitu. Gi dengan tidak ada tretik ataupun aturan. Tak boleh gi lagu tu.
Ya kena ada aturan. Satu, setangga ke setangga, setangga ke setangga. Ini apa panggil bab at-tafakkur fi khalqillah. Besar. Besar sekali. Yang kita ikut akan hasil cara mikir daripada kita mikir kejadian Tuhan ni, boleh pedah daripada hak kita mikir itu jadi hasil bagi kita. Hasil dalam hidup dan tambah lagi yakin dalam hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi, yang mengada, yang merazki, yang mentadbirkan, yang mengada semua. Itu Allahu Jalla wa Ala. Dia kata wa rubbama la ya'lamu ahaduhum kaif. Bagaimana nak mikir tak tahu? Ana la adri, aku tak tahu. Walimaza? Kenapa kita kena mikir tak tahu juga? Ya Allah. Wa fima yatafakkur. Yatafakkur. Pada gapo kita nak mikir tak tahu. Tengok langit, tengok. Tengok laut, tengok. Tengok sungai, tengok. Tengok bukit, tengok pokok kayu, tengoknya tanah, tengok udara, tengok gapo. Tengok gitu. Dengan ketiadaan kita nak gerakkan cara mikir kita tak tahu. La yadri, tak tahu. Buat apa boleh jadi gitu? Kerana tidak ada orang pimpin. Dah banyak ni ulama kita tulis bab ni, kita nampak mikir hal kejadian Tuhan. Gapo tapi kita kena royak. Cara mikir nak buat lagu mana. Kalaulah orang gunakan akal fikiran ni di kalangan orang Islam ni, setiap wilayah boleh ada, boleh 20 orang akan jadi maju di situ. Ada pedah bagi ummah 20 orang. Boleh ganti seluruh wilayah. Dia jadi ketua, dia boleh bawa. Orang ni, orang ada lagu ni ada amanah. Ada amanah, ada kekuatan, ada ketakwaan. Adanya akhlak, adanya cara mikir yang cermelang. Segala-gala benda tu pedah bagi kita. Sebab tu kita nak intaj, makna kata kita nak buat orang tubik cara mikir lagu ni bukan mudah. Nak betul seorang naik mari tu supaya nak jadikan tempat gantung bagi masyarakat. Hak ni hak musuh Tuhan tak sewi ada ni. Tak sewi ada. Kalau ada hak ni, ya Allah. Gapo nak berlaku? Tukar gitu. Neraca hak negeri maju, kalau maju dia lagi. Negeri hak tak maju jadi akan maju. Sebab guna kena. Kena pada apa? Kena pada cara mikir kita terhadap kejadian Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam kita cukup lengkap. Akan tetapi terkadang kita buat cuai, seolah kata tidak beri harga kepada ilmu agama kita. Apabila kita ada cara mikir ni, hagilah mida hak kita nak ngaji, mida kedoktoran boleh gi. Mida apa nama siasah politik hagi. Mida apa nama perniagaan, muamalat dan sebagainya gi. Boleh gi. Tetapi orang hak pergi tu, dia ada cara mikir dia tetap molek dah. Orang kita yang kena ada asas. Barulah dia boleh pergi teraju. Kalau tidak ada asas, bagaimana dia nak boleh pergi teraju? Dia tak boleh nak pergi. Dia kena ada asas. Gapo asas dia? Asas dia makna kata dia nak buat lagu mana, tepat hak maju dah jadi maju lagi. Dengan gunanya makhluk-makhluk Allah yang mikir, mari kata kuasanya Allah yang menjadikan air, menjadikan tanah, menjadikan bukit, menjadikan tu, menjadikan ni, ambil bahaya tu mari guna. Kau tambah yakin dia dengan Tuhan, hasil yang dia itu mikir tubik pada akal dia yang molek tadi, boleh kepada masyarakat, boleh ke diri dia, boleh kepada masyarakat, boleh kepada ummah, boleh ke anak cucu lihat belakang ni pula. Bukan sekadar mana kata kita duk bangga perkara yang telah orang buat mari dah. Tak. Tarikh ni, ya memang sebagai kuduah bagi kita. Tetapi, bukan mana kata kita nak hundur pergi duduk dengan dia. Siapakah kita tak ada buat gapo? Bukan. Itu bukan matlamat kita mengaji tarikh. Tak, bukan. Kenapa ada? Matlamat kita mengaji at-tafakkur fi khalqillah ni untuk kita nak mikir kuasaan Allah. Kamar kita nak guna kuasa Allah Ta'ala itu untuk jadikan hasil untuk apa? Ummah al-Islamiyah
Masa kita dan masa lagi akan datang anak cucu kita bawah nu lagi kata gitu. Itu hak Islam nak daripada matlamat mata pelajaran yang ke-13 yang kita duk mengaji belajar ni. Hak ni hak kita nak. Ni tempat dia yang kita kena mikir. Ayuhal muslimun, ni sini tempat dia. Marilah orang panggil cara-cara lagu mana kita pakat. Pakat nak buat lagu mana, nak gunanya nikmat hak Tuhan wi tadi. Sebab semua hak Tuhan wi tadi itu kita kena nampak kata daripada Tuhan yang kuasa, yang tidak adanya kekurangan, ya wi kita. Tapi nak buat lagu mana kita nak proses benda tu. Dan hak mula-mula sekali, proses kita kena tengok muka ni klik pada yang menjadi. Tengok muka ni klik pada yang menjadi. Kapan guna benda yang kita tengok tadi tu, kembali klik hasil dia, ke kemewahan dia, klik kepada masyarakat. Tu cara. Tu orang panggil tafkir muslim. Cara mikir orang Islam. Sebab apa kena mikir lagu ni? Kerana nak widan, nak sama dengan orang asyuyu'iyah, orang komunis dia mikir cara dia. Orang rasul mal, orang pasal cara mikir harta benda saja tak ada akhirat, dia mikir pasal tu. Orang tak beriman mulhid, dia mikir cara sah lagi. Semua tadi tu nak guna belaka nikmat Tuhan beri. Tapi dia guna tak klik pada Tuhan yang jadi. Kita dah. Nampak tak? Tapi bukan makna kata kita mikir saja dengan tak gerak apa-apa. Tak pakai lagu tu. Tu tempat yang kita kena tahu. Sebab tu kita tak say hak kata rubbama la ya'lamu ahaduhum kaifa. Terkadang tak tahu cara nak mikir lagu mana. Walimaza mikir apa? Wa fi ma yatafakkar. Pada gapo kita nak mikir tak tahu belaka. Ni. Tempat yang jadi kita sebagai orang Islam ni kena gapo? Kena pakat gerakkan. Gerakkan akal fikiran. Ahamiyatut tafakkur. Kelebihan cara kita mikir. Guna akal kena jadi lebih. Kalau guna tak kena ya salah Nampak? Ya salah. Dia jadi turun. Supaya kita ni lah kalau hamba nak misal gigi kita ni. Kalau kita mamuh perkara yang boleh kita nak mamuh lagu mana? Lazat. Tapi kita mamuh batu ataupun kayu yang kerah ataupun besi. Lagu mana jadi? Patah. Akal kita dia seperti tu. Mikir Tuhan suruh mikir. Okey. Kamar dia boleh ambil pedah daripada hak kita mikir tadi. Ilmu ni hak Islam pada asal. Tapi orang ambil gi. Ambil gi tinggal apa kita. Kalau bahasa padi tinggal kulit padi sekal kita. Kalau nyo gak kelapa gak tinggalnya apa dia. Sate orang ambil. Minyak orang ambil daripada kelapa kita orang ambil gi. At-takhallufat wik kita. Benda hak jadi mudah wik kita. Tapi kita tak khabar. Tak khabar apa? Kerana kita seni. Seni mewah orang Asia kita ni mewah. Allahu Akbar. Tuhan wi mewah orang kita. Dengan pokok kayu, dengan udara, dengan tanah, dengan air, dengan gapo. Tak ada. Di dalam dunia ni nikmat hak supaya ada tempat kita. Tak ada. Udara lagu mana? Kalau kita duduk luar negara, kalau sejuk sungguh. Kalau panas benda. Tapi duduk gitu. Nampak? Tapi tempat kita Masya Allah. Tak ada panas sangat. Tak ada sejuk sangat. Sepanjang tahun. Tengok nikmat. Sebab tu tak sama di antara nikmat hak Tuhan wi kita dengan nikmat hak Tuhan wi ke orang lain. Tapi dengan sebab kita tak ada mikir. Pada kejadian Tuhan, kita jadi tak ada imarah gapo. Daripada nikmat hak Tuhan wi tak ada imarah gapo-gapo. Duk gitu. Supaya anak orang kaya tu lah. Anak orang kaya je tak pandai nak kerja. Sebab dia seni. Boleh ada duit, ada harta kan nak mak ngepak dia awak wi. Ada dengan umur, ada dengan duit dalam bank, ada gitu. Hak mak ngepak dia cedek wi dia. Tapi kalau lak dia awak kerja, sudah lalu dah. Maka bank gerak dengan hatu. Sebab apa? Sebab tak ada ambil.
Ilmu tu daripada ibu bapa. Supaya anak tok guru. Maaf dah, supaya anak tok guru setengah-setengah bukan semua lah. Tak jadi hebat sebab ayah dia. Tok dia dak. Sebab apa? Ada mana main kau lain. Mama pernah jumpa dengan seorang guru besar di Fatani. Tok guru ni Masya Allah ikut nak ilmu gapo di ayah dia tu. Tak sih. Rasa nak bawa mutu pergi hantar barang ke rumah orang gitu ya. Ayah ni duduklah di rumah. Daya duduklah di rumah mengaji lah dengan ayah. Duduk bayar tak apa dah. Ayah nak duit. 7,000 sebulan. 8,000 sebulan. Tapi duduk ngaji dengan ayah. Tak sih. Dia nak bawa mutu ikut. Dia gitu. Sebab apa? Sebab tak nampak nikmat. Tak nampak nikmat ya Allah Subhanahu Wa Taala beri ni tak nampak. Orang kita je lagi gitu. Sebab itulah ulama kita yang tekan semula. Dia gerakkan cara mikir semula. Beri semangat semula. Umat Islam mikir gini. Barulah kita itu dapatnya imarahkan tempatan kita jadi hadap ke depan. Ini adalah satu tututan daripada agama kita sebagai amanah bebanan di atas bahu kita sebagai umat Islam. Ini cara mikir. Dia kata ahamiyatut tafakkur, kelebihan cara kita mikir dia katakan tengok. At-tafakkur fi khalqillahi ta'ala yuqiful insanu ala haqiqatin badi'atin hiya matanatul khalq wa husnut tadbir fi kulli ajza'il kauni. Ya Allah, tengok sini. Kita nak kata kita ni tahu kata kita ni siapa, Tuhan yang menjadikan kita ada rokok, bengah, sujud. Dok kita dok berdoa, dok harap, dok tawakal gapo ni, apakah sifat dia? Apakah kuasa dia? Yang kita itu nak gantung kepada dia kejap lagi. Ngaji ni bukan nak royak kata kita sebagai orang Islam apa mau orang Islam. Karena aku ni ibu bapa aku orang Islam, aku tak tahu juga tu baik main Islam dah. Sekadar tu tak mau. Kalau bahasa Arab panggil Islam bitaqatu syakhsiyah. Makna kata bitaqah syakhsiyah. Kita ni ada jinsiah ke? Ada jinsiah kita ni mana ni saudara kita daripada negara Malaysia, daripada Thailand, daripada Indonesia ada bitaqah. Beranak bila nama gapo ada rakam-rakam hak diri dia. Bahasa Sia panggil bat pracacun tu. Kena ada. Maka kita tak say lagu tu sekadar kata kita orang Islam. Tetapi apakah Islam? Cara mikir Islami lah mana tak tahu. Tak say lah tu. Saya pernah jumpa dengan mustasyriq di satu maktabah masa duduk di luar negara hari tu. Masa di luar negara hari tu orang putih, orang Gharbi, orang Barat mari di negara Arab, negara Mesir zaman tu di satu maktabah mari carinya ilmu-ilmu agama untuk nak buat klik kepada negeri dia. Duk kecek di antara tuai kedai, kita pun masuk duk dalam tu juga, belah-belah duk pergi tengok buku-buku tu. Dia tanya, tuai kedai tu dia tanya. Kata manakah dalil kata mung tu sebagai orang Islam? Tuai kedai sendiri pun, gitu. Tanya kata mana alamat kata mung tu sebagai orang Muslim? Apakah tujuan mung tu menganut agama Islam? Islam ni gapo? Tuai kedai hak jual kitab sendiri gitu. Nak royak kata mereka ni ya kaji. Bukan makna kata berbakar, bukan lagu tu. Ulama kita duk hajar kita ni nak kata kita ni Islam ke Islam. Bukan Islam kagak apa? Ke ajdad. So umpama tok nenek kita orang Islam, kita pun Islam. Tak, bukan sekadar tu. Bukan sekadar tu. Islam kita bukan sekadar tu. Kita boleh nak tunjukkan kata Islam kita hak Islam sungguh. Boleh. Negara kita, Thailand pun tak apa, negara Malaysia terutama, Indonesia terutama. Sebab apa? Kita boleh nak tunjuk kebaikan tu. Sebab Islam mana kata silmi, makna kata dia itu adalah tak ada jadi menyakiti siapa-siapa. Kenapa? Tak ada bawa ada orang Islam tak boleh nak duduk dengan bangsa tu bahasa ni. Tak, Islam tak ajarlah tu.
Kalau duk faham lagu tu, bukan makna kata Islam, Islamik sungguh. Ha? Nampak tu tak? Ha, tu. Dia kata, fikir pada kejadian Allah Ta'ala itu menetapkan seorang manusia di atas hakikat, di atas benda-benda al-badi'ah. Badi'ah yang elok, iaitu apa? Hiya matanatul khalq. Iaitu kekuatan, keteguhan bagi kejadian. Dan husnul tadbir. Kita tengok pada apa? Pada kita tengok pada kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, boleh manusia tu ambil pendirian di atas hakikat yang elok. Hakikat yang elok mana-mana. Seolah kata kita tengok bukit. Tengok bukit tadi daripada awal sehingga akhir. Bukit ni kalau bahasa Melayu ni, ulama Melayu kita kata boleh kita ambil pedah daripada dia. Dalam arti kata boleh kita menanik. Nah, boleh kita buat kebun dan sebagainya. Ada apa gunung yang lain? Gunungnya batu. Nampak? Ya batu. Gunung dengan bukit tu ulama-ulama tempat kita dia buat beza. Buat beza. Maka kita tengok pada hakikat badi'ah yang elok tadi itu. Kalau kita nak kira dengan rain kita, Allahu Akbar. Nak akak lagu mana? Batu yang besar tu. Sebagai gunung. Pelapuh kita banyak mana tu. Tak kuasa kita. Elok tu hewan jadi berlapis se. Ada batu yang kerah. Ada batu yang berwarna. Ada batu yang biasa. Ada ni di dalam bukit tu. Yang kita sendiri pun boleh tengok dengan mata kepala hari ni. Mata belia yang orang perempuan duk hias ditekak di telinga dia, di anak jari dia sebagainya, ambil daripada perkara-perkara makhluk Allah Taala tu. Elok badi'ah. Kita tengok pada hakikat tu, iaitu membawa kepada apa? Iaitu kekuatan ataupun orang panggil keteguhan kejadian. Teguhnya Allah Ta'ala jadi. Mana kata bukit ada gonyel gitu. Tak. Tanah tu hewan tak ada kata jadi tak molek. Tak. Udara jadi punah. Tak. Tapi jadi tak molek, tak apa. Kita, tangan kita ni. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tangan. Daripada mana tu? Zaharal fasad. Daripada manusia. Manusia hak mana? Manusia yang cara mikir bukan Islamik. Cara mikir macam mana? Syuyu'i masalan. Komunis masalan. Komunis ya asalkan boleh hasil ke dia. Keburukan, kemusnahan, kerusakan nak jadi lagu mana? Ikut dia. Aku tak kena gaduh dengan aku. Islam tak. Islam ambil pedah daripada perkara makhluk tadi. Tetapi ambil pedah bukan jalan yang nak merusakkan. Tak. Misal kita kata. Saya nak satu misal. Kita sebagai manusia, kalau tak memikir sebagai Islamik, kita buka satunya tepat buat satu perkara daripada buat ikan ke, kalau bahasa saya panggil rongan tu. Nah, tepat hijau hak besar-besar tu, air yang punah, air yang najis tadi itu. Orang Islam ya tak akan buat turun air itu di dalam tempat-tempat mana? Tempat-tempat sungai, tempat-tempat yang jadinya air tadi itu apabila waktu turun dalam tu jadi rusak di punah. Orang Islam tahu lagu tu. Ada pun syuyu'i, orang komunis, orang apa nama ni, dan sebagai orang Rasul Mal dan sebagainya, dia tak kira. Krimiak apa nama, waktu orang gitu. Pas nak jadi lagu mana, ikut dia. Tu. Sebab apa boleh jadi gitu? Kerana orang yang mikir tadi itu jadi punah. Dan apabila jadi gitu, kita sendiri sebagai manusia ni jadi punah. Udara apa punah. Air apa punah, tanah apa punah, suasana apa punah, keadaan apa punah, punah habis. Sebab apa? Sebab cara mikir tak ada kira kok orang. Orang Islam bukan lagu tu. Tetapi nak buat lagu mana, dunia nampak tu, Islam ni tak molek. Sebab apa? Sebab dia berdeki. Sebab tu kita kena pandai duduk. Kalau tak pandai duduk kita sebagai orang Islam, payah.
Kita nak duk wi pandah. Duklah hati kita ni memanglah kita itu yang kita reda apa hak Tuhan meredai. Hak Tuhan tak reda, kita tak reda. Tetapi kena tengok juga kekuatan kita. Nak depan dengan kekuatan hak biasa dunia ni, kita kena tengok juga. Kena pandai tepat dia hak sini. Kita boleh, sini kita boleh pergi, sini kita tak boleh pergi, sini kita boleh kata, sini kita tak boleh nak kata dan sebagainya. Kalau kita tak pandai nak kira kok, pakai tepuh Melaka. Ya tak jauh lah. Ya pergi tak jauh lah kita tu. Nampak? Ya pergi tak jauh kita. Apabila pergi tak jauh, anak cucu kita belagi, belakang nu nak duduk lagu mana? Hari ni saya kecil itu duk cakap dengan ikhwah saya, ustaz seorang, hafizahullah. Dia kata, sekarang lah ni orang Islam kita betapa banyak daripada orang perempuan berkahwin dengan orang hak bukan beriman. Dengan sebab apa? Dengan sebab anak lelaki orang beriman banyak ke tak adanya kerja, dekat lekat dadah dan sebagainya, akal fikir dia tak ada nak mikir gapo, kerja pun tak pandai, mengaji pun tak ada, duk sepak debu. Hak ni mari dengan kereta, buinya amas, buinya duit punya gapo dan sebagainya. Ni anak orang perempuan kita hak Islam, Islamiah ni duk nikah kahwin dengan orang hak bukan Islam. Tuhan kata wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabatkum. Makna kata kalau hamba orang mukmin, lelaki tadi itu lebih baik daripada orang bukan hamba tetapi dia bukan orang beriman. Sebab apa? Ulaika yad'una ila an-nar. Mereka itu mengajak untuk sampai kepada api neraka. Bagaimana? Sebab at-tafakkur fi khalqillah kita tak ada. Kita nak duduk atas muka bumi. Kita ambil unsur, cara-cara mikir yang mundur, tak mau nak ibarahkan bumi. Kita kena makan, kena minum, kena ada tempat kediaman, ada pakaian, ada kenderaan dan sebagainya. Tapi kita tafakkur tak ada. Apabila marinya orang yang tak tahu gapo, orang Islam tapi Islam sekadar bitaqah sebagai syakhsiyah. Kata kita ni daripada bakar orang Islam. Cara mikir bukan Islam ni. Mari dengan habuan ni, tukar. Tapi mas'uliyah dia. Mas'uliyah man? Siapa mas'uliyah? Siapa yang jadi orang nak tanggung kau tu? Daripada orang tu dan daripada orang ni, dia nak tanggung. Belalah kita. Demo nak jadi lagu mana asal. Kalau kita jadi ketua, kita kena tanggung depan Tuhan tak? Ni kita kena tanggung depan Tuhan. Tak kira tok guru, tok tu, tok ni kata lah. Kita kata. Kita kena pakai insaf. Kena pakai mikir. Kena pakai bergaduh. Ni. Kerana apa? Kerana hal masyarakat. Di sinilah tempat yang jadi kita sebagai orang Islam kena duk mikir. Baik. Setelah daripada tu, mari kita tengok. Wa husnul tadbir. Allah. Makna kata, eloknya susunan tuai yang menjadi pada tiap-tiap juzuk dunia. Al-kaun ni makna kata alas semua. Molek. Tak ada jadi belawai, tak ada jadi retak, tak ada jadi punuh, tak ada jadi tu, tak ada jadi ni, tak ada. Pada asal molek. Misal, saya nak misal dengan cara mudah. Makanan yang kita duk makan daripada tumbuhan tadi itu. Asal molek tak? Molek. Daripada buah apa kita kata? Buah sayuran daripada buah tu buah ni katalah. Nah, kalau petani panggil buah kundo, buah apa lagi? Kakung ke, lobok ke, katalah gapo daripada semua tadi hak tu buat mari tadi itu pada jenis asal dia, molek tak? Molek. Tapi ni tangi manusia ni. Lah mana? Nyabubuh tu, nyabubuh ni, nyabubuh tu, nyabubuh ni. Nampaknya molek lah pada kacamata, tapi pada hakikat dia penuh dengan kemiat saja. Penuh dengan racun saja. Apabila masuk di dalam jasad manusia, lagu mana jadi? Jadi penyakit tu, jadi penyakit ni, jadi penyakit tu, jadi penyakit ni. Sebab kita pergi memunuhkan peraturan yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Sebab apa? Mikir hak mana? Mikir syuyu'i. Syuyu'i yang mikir lagu mana? Komunis yang mikir lagu mana?
Masalah hari ni, dia tanam sayuran dia. Hari ni, dia semua obat. Semua obat. Nampak tak tu? Semua obat. Kemudian esok dia kutik dah. Ada yang mau kata, obat semua petang ni, pagi esok kutik. Dia nak hilang lagu mana sekurang-kurang. Seminggu kan awak habis obat tu. Dia tak kira. Sebab dia takut pergi orang makan. Ni aman. Apa yang kata, benda hak Tuhan buat tadi molek. Tapi, angin manusia. Ni sebab tu, kena gapa ni? Kena husnul tadbir fi kulli ajza' ni. Hak Tuhan buat ni molek belakang dah. Comel belakang dah. Nampak tu tak? Sebab tu kita nak heret. Nak mikir, kabar kata gapakah yang kita sebagai Muslim itu kena mikir. Mula daripada peribadi diri kita dulu, kemudian naik. Naik. Satu darajat ke satu darajat, satu darajat ke satu darajat. Wa yanbaghi alla naqifa 'inda dhawahiril asya'. Dan sepatutnya bahawa kita jangan berhenti di sekadar kita tengok dengan mata kepala tu saja. Umat Islam, ayyuhal muslimun, jangan kita ada ingat, tengok saja dengan tak ada mikir apa-apa, tak say lagu tu. Bal an nanzura min adh-dhahiril masyhur il batinil mahjubi. Bahkan bahawa kita tilik pada zahir yang boleh kita menyaksi sehingga turun kepada batin, inti dia yang tertutup. Lah mana? Makna kata kita tengok makhluk, jangan kita sekadar kata nampak di kacamata kita dengan tidak gunakan akal kata yang menjadikan makhluk ini hak yang janguk, hak yang molek, hak yang sesuai ni Tuhan yang menjadi ni kuasa macam mana. Tu you know, klik situ. Now we klik kepada yang menjadi. Seumpama mana? Seumpama kita tengok pokok kayu, bunga kan masalah, kita tengok Allah tu jadi warna dia, susunnya dia, daun dia, dahan dia, dan bauan dia. Kita tengok sekadar tu panggil kacamata az-zahir masyhur. Kita tengok. Tapi bukan sekadar tu. Tengok kata Allah yang menjadi tadi. Guna tanah tulah, air tulah, tetapi gana bau tu bek tak sama. Warna tu bek tak serupa. Kejadian itu berlainan walaupun dia tu pokok kayu juga macam mana. Ini nak ayat kata kejadian Allah Subhanahu wa taala yang kuasa. Apabila kita tengok sampai situ, kita boleh ambil pula satu lagi. Pokok kayu ni kita boleh wahsir dengan dia. Ni kita tengok lepas, masuk dalam bukit dalam mana, tengok lepas. Habis. Hari ni kalau di negara kita ni mana kata ada satu jenis daripada pokok kayu ada di atas bukit mana daripada kejadian Allah Taala tak ada piada tanah pun jemaah. Dengan kehendak Allah. Al-Kauni ambil mari jual 2-30 ribu. Nah, sepokok tak ada 2-30 ribu, 40 ribu, sampai 100 ribu pun ada. Itu mana kata pandai. Cara cari kita. Daripada apa? Daripada makhluk ya Allah Subhanahu wa taala jadi. Kita tahu Allah jadi lagu ni. Lepas Tuhan yang menjadi, tak lebih lagi. Tu nak mikir sampai situ. Barulah ya tetap iman kita. Kalau tak ada ni, hancur. Hancur. Wa min ma'rifatil makhluk ila ma'rifatil khaliq. Ni. Daripada kita mengenalkan kejadian, nak membawakan kepada jalan kita nak mengenalkan Tuhan yang menjadi. Hak ni lah cara mikir hak kena sungguhnya. Jangan kita terlupa pada asal. Tak boleh. Kita jangan terlupa asal sama sekali. Asal tadi jangan kita terlupa. Tak kira kita kerja dengan orang pun jangan terlupa asal. Kita jadi anak cucu orang pun jangan terlupa asal. Kita jadi anak murid orang pun jangan terlupa asal. Kita pernah tupai orang pun jangan kita terlupa asal. Mana kata kita kena pandai syukur terhadap nikmat yang kita dapat melalui orang yang tertentu. Bagaimanakah lagi dengan Tuhan yang mengadakan kita, yang merezekikan kita hak sebenarnya. Bagaimana? Itulah maksud kata man la yashkurun nas la yashkurullah. Sebagaimana alaihi salatu wassalam sabda kata,
Siapa dia tak pandai nak terima kasih kepada manusia, dia tak pandai, dia tak kuasa nak terima kasih kepada Allah Ta'ala yang menjadikan. Tu. Tuhan kita belaka. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu perkara malaikat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada. Semua tu daripada Allah Jalla wa Ala belaka. Melalui kelebihan yang kita dapat tu melalui siapa pun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nak berikan kepada kita. Kita tengok sini siapa sana, tengok sini siapa sana. Siapa mana? Siapa kata Tuhan kita ni maha kuasa, maha mulia, maha sempurna. Sebab tu Islam ia nak hajar perhubungnya kita dengan Tuhan, perhubungnya kita sesama makhluk. Hak manusia dan perhubungnya kita dengan para malaikat, perhubungnya kita dengan segala-gala binatang ternak ke. Nah, perhubungnya dengan bi'ah suasana, perhubungnya dengan udara, perhubungnya dengan tanah, dengan air, dengan ada perhubungnya belaka. Sebab tu Muslim, ayuhal Muslim, tu cara mikir kamu. Kalau kita tu sebagai orang Islam, ni kena mikirlah ni. Bukan mikir ikut kita nak mikir tu bukan. Kita kerana kita ni jangan sengka kata Allah Ta'ala jadikan kita semata-mata. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un? Kita sekakah kata Tuhan jadikan kita ni main-main saja gitu? Seolah kata tak adanya tuai, tak ada tujuan. Tak. Kita tak kena kembali klik kepada Tuhan. Tak. Satu hari kita kena kembali. Kembali apa? Kerana kita nak pergi ambilnya, apa nama? Ganjaran. Yang kita duduk atas dunia ni, seolah kata Tuhan ada upah kita. Ni bukan mana kata kita duduk gitu, bukan. Tuhan ada upah kita. Tuhan upah, Tuhan ada gajikan kita. Ratib, beri gaji pada kita. Cuma kita tak tahu cara nak memikir duduk seolah kata tak ada. Tak ada apa? Tak ada matlamat. Duduk gitu. Sehari-sehari keduk, ketung, tak ada buat gapo, kilah, kain. Gitu ya. Itu bukan. Bagaimanakah kita nak benguh naik? Tak boleh nak benguh naik. Sebab cara mikir kita mundur. Sebab apa mundur? Kerana kita mikir tak kena. Sebab tu ulama kita duk hajar ni, mikir gini. Mikir gini. Supaya nak kita itu dapatnya ganjaran, hidup adanya tujuan dan dapatnya kebahagiaan. Mikir. Lalu manhaj ahli sunnati wal jamaah di atas jalannya salaf ni, makna kata dia kecek mari kamar dia diwarikan ayat Al-Quranul Karim supaya nak nampak kata Tuhan suruh kita mikir lagu ni. Bukan aku dak suruh mung, Allah Taala yang suruh. Lah nak tengok. Qala subhanahu wa ta'ala suratul Al-Mulk ayat yang ke-3 hingga 4. Tuhan katakan alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut farji'il basara hal tara min futur ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Allah Akbar. Ni nak kita mikir. Ni nak ayat kata Al-Quranul Karim mempunyai dalil akli. Bukan dalil nakli sahaja. Seolah kata dalam Quran ni mempunyai dua dalil. Akli dan nakli. Dua-dua. Tetapi akli ni Tuhan nak hajar kita, kita mikir pada kejadian dia. Berhenti daripada mikir hakikat zat Tuhan, perbuatan Tuhan, sifat Tuhan. Berhenti. Beriman sebagaimana Tuhan royak. Jangan kita engkar, walaupun dengan takwil sekalipun, tak sah. Kita pakai sebagaimana Allah Ta'ala royak. Itulah jalan yang selamat. Kita tak boleh nak royak kata perkara tu mustahil. Kalaulah perkara tu Tuhan tak ada nafi tu baik pada diri dia. Kalau Tuhan tolak tu baik pada diri dia, itu perkara yang mustahil. Kalau hak Tuhan tak ada tolak, kita jangan pandai-pandai kata perkara tu mustahil. Tuhan kata allazi khalaqa. Allah lah allazi ni mana Allahul ladzi khalaqa. Allah lah yang menjadikan. Jadi apa? 7 lapis langit.
yang bersusun. Tibaqa. Langit kita ni bersusun. Hak yang kita tengok ni, langit kita ni, ia susun. Ada susunan dia. Pedah gapo? Tuhan menjadikan langit ni susun gini. Kerana nak kita sebagai orang tu mikir. Kata tepat kediaman. Tuhan royak pula dalam Quran kata langit ni ada tepat kediaman bagi para-para al-malaikah. Dan para-para roh-roh Nabi, rasul-rasul ada. Sebagaimana ada dalam hadis yang sabit daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka boleh mikir, orang mikir kata susun ni tu, langit bersusun, ada renggai di antara dua ni, boleh ada tepat, jadi tepat kediaman, lah mana jadi? Seolah kata, kita buat bina air tinggi-tinggi pun boleh buat susun ni. Semua tadi kita dah buat susun ni, lapis, 2 lapis, 3 lapis, 10 lapis, kata lagi lah. Ambil daripada mana? Ambil di sini. Ambil di Hafizah kata, Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Bukan makna kata, kita tak ada tengok gapo, umur demo tu 5 lapis, 10 lapis. Ambil mana jangan mikir pada asal. Ambil pada Quran ni. Kita duk ramak, duk baca, sekadar baca. Ya kita ni tu pemolek dah. Hebat dah orang baca Quran ni, seolah kata, tak ada dibanding dah lah. Tapi nak akak satu lagi. Gapo? Mikir hak Tuhan duk royak. Bila? Apabila kita tadabbur dan faham. Mana buat lagu mana kita tak reti Arab ni? Dengar orang. Orang duk mengajar tafsir banyak mana lah ni. Dengar. Ambil telinga kita dengar. Sudah. Nampak? Allah lah ni ada dalam telefon. Nak tengok gapo apa boleh. Tapi dengar hak duk baca Quran wik kita tu. Dengar hak duk baca hadis wik kita tu. Hak tu lah panggil inti asal yang sebagai bahan hak asli dalam agama kita. Patut saya pergi bubuh lah kata behar mentah tahun-tahun tu makna kata orang yang salah kata tak faham Islam tu. Tak faham Islam. Kita orang Islam biar. Dia nak kata lagu mana? Kata lagi lah. Kita pergi kena jalan. Kerana apa? Kerana manfaat tu kita duk cari. Demo tak saya manfaat. Ikut demo. Nampak tu tak? Ni cara yang kita kena pergi. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ni soal lagi. Engkau tidak dapat melihat pada kejadian Tuhan yang Maha Pemurah ini. Gapa min tafawut. Gapa min tafawut. Seolah kata tiada berusak lah. Tak ada jadi rusak pun. Tak ada jadi nampak. Tak molek ke. Jadi retak ke. Jadi tak ada. Cuba kita tengok langit. Langit ini berat kan. Tuhan royak kata, Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi. Makna kata langit ni Allah Taala dok jaga. Tak sewu jatuh turun mari. Nak ayat kata dia ada keberatan. Sebagaimana ulama kita tafsir. Bumi pun serupa juga. Kalau Tuhan tak jaga, hanya deruk turun. Allah dah jaga. Tuhan lain, dalam agama lain, cuba kita dengarlah daripada alim ulama kita, tak ada dia mengaku lagu ni. Semua kejadian kata jadi dengan sendiri. Tabiat, tamacat. Tabiat yang menjadi, kata. Tabiat yang menjadi, tak jadi dengan sendiri. Ya Allah. Nak lari daripada apa? Nak lari daripada Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadi, Tuhan yang mengada, nak lari. Tak ada arah. Subhanallah. Farji'il basara hal tara min futur. Cuba tengok. Tengok. Pandang dengan mata tengok. Tengok. Manakah tempat jadi rusak? Kecacatan apa yang Allah Ta'ala jadi terhadap langit. Terjadikan langit, mana tempat cacat? Nak cari tak boleh. Oh, tu bucu tu. Makna kata ada lubang tu, ada retak tu, ada pecah. Tak boleh nak macam. Tuhan wi mata kita nampak langit. Walaupun tak sapa Tuhan ni, tapi langit nampak. Ya Allah. Langit tadi itu ada pintu pula. Langit ni kita dah tengok ni ada pintu dia. Ambil daripada hak Tuhan ada oyak ni manusia buat pintu masuk rumah, buat pintu masuknya syarikat dia itu ini, buat pintu pula.
Semua ni. Sebab mikir kena apa hak Tuhan. Tapi kita dengan sebab adanya ulama-ulama sekarang lalan ni, mana kata semenjak daripada hari tu sampai hari ni, duk tolong kupah kepada kita. Barulah kita itu boleh duk di dalam, gapo orang panggil kata, duk di dalam perkara yang benar sungguh. Tujuan kena sungguh yang Tuhan kita nak daripada kita. Farja'il basara hal tara min futur thumma rja'il basara karratayn yanqalibi ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Tuhan suruh pula tengok pula manusia. Tuhan suruh mula-mula. Kamar dia tunduk, tak ada dah nak cari tempat jadi kecacatan ya Allah. Tuhan kata farja'il thumma rja'il basar. Tengok pula sekali lagi. 2 kali ke 3 kali tengok lagi. Mata mu duk pandai kau tu, pandai kau ni, tengok langit Tuhan. Tuhan suruh tengok. Tengok apa? Tengok untuk mikir. Tengok untuk mikir. Khasi'an wa huwa hasir. Sedangkan dia itu tak kuasa, lemah. Daripada nak carinya kerusakan, kecacatan, kejadian Allah Subhanahu wa taala, iaitu langit tak ada. Daripada warna dia, daripada aturan dia, daripada susunnya dia, kita tengok langit ni berasa serabut tak? Tak serabut. Kadang-kadang apabila kita tengok lengak langit, warna dia tu membawa ada kita ni hadap serabut hilang. Cuba kita pergi di patah-patah laut, kamar dia kita tengok langit, kejadian Tuhan, dengan udara, dengan awan, dengan tu, dengan ni. Cuba kita tengok. Berasa kena? Berasa habis. Hak duk serabut, hak duk gapo tak ada. Itu tengok gapo tu? Tengok makhluk Allah Taala. Fama balukum? Bagaimana kalau kita tengok zat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti? Bagaimana? Itu dia. Nawi nampak kata ini adalah kelebihan cara kita mikir, kelebihan kita mikir pada kejadian Allah Subhanahu wa taala. Faqad yaslumul insan bi anna khalqan min khalqihi ta'ala kas-samawati muhkam wa mutqinun. Maka manusia itu boleh terima dengan bahawasanya kejadian Tuhan daripada makhluk Allah Ta'ala ni seperti langit ni. Iaitu muhkam. Apa makna muhkam? Muhkam ni mana kata dia bersusung dengan molek. Bersusung dengan molek. Lagi mutqin. Apa makna mutqin? Teguh. Lah mana kita nak misal, seumpama kita naik atas umuh yang buat dengan kayu yang molek, kita jalan apa tak ada jadi gerak, jadi tetap molek, itu mana mutqin. Budak hak gemuk-gemuk, apa nama, tubuh besar-besar tu lari gana-gana, betak bunyi gapo tegak molek, itu mana mutqin. Lagi muhkam, bersusung molek dia. Daripada warna, daripada apa nama susun ni, daripada aturan, daripada keadaan, semua molek belakang, tak ada tempat nak kita kritik. Tu makna muhkam. Allah ni kejadian Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setengah daripada manusia, dia kata walakinnahu yashukku fi wujudi hadhihi al-haqiqah عندما يفكر في خلق الآخر فإذن به يتساءل. Akan tetapi ada juga di segulungnya daripada manusia, dia jadi ragu pada kejadian ini hakikat, tak kalau dia memikir pada kejadian yang lain. Di sinilah dengan itu cara mikir kita nak buat soalan nak tanya. Seolah kata, kita tengok langit yang besar tadi, yang hebat tadi, yang kokoh, yang teguh tadi, tidak adanya kecacatan walaupun sikit. Apabila kita pergi tengok pada kejadian Tuhan, hak halus sikit, hak lemah sikit. Terkadang kita berasa kata, cara memikir kita terjadi berubah.
Kita bahasa nak tanya. Limadza khalaqallahu dzubaba? Kenapakah Allah Ta'ala menjadi juga ni lalat? Lalat ni kejadian Tuhan. Dan lalat tadi, kita sebagai manusia, tak kuasa. Tak kuasa nak ui nyawa dia, tak kuasa. Lalat tu, kita sebagai manusia, tak kuasa nak ui nyawa kepada dia. Cuba kita kata lalat seka, kamar dia mapuh dia. Kuasa dah nama hidup? Tak kuasa. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dia kata di dalam Al-Quranul Karim yang Tuhan royak dengan cara terang dan nyata dalam Quran. Kalaulah kita itu baca dengan cara nyata Quran kita boleh tahu. Katalah mana? Tengok Tuhan kata. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Hei manusia, ini sebagai contoh, sebagai tepat ukuran. Maka dengar baiklah aku nak royak. Tuhan nak royak. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya Tuhan lain daripada Allah yang dok kena seru, dok kena tupai, dok kena minta dan sebagainya. Mereka itu tak kuasa nak jadi walaupun seekor lalat pun. Ya Allah. Tak kuasa nak jadi seekor lalat pun tak kuasa. Lah mana? Walau ijtama'u lah. Sekalipun mereka itu pakat beripung, capur tangan belakang nak buat seekor lalat pun tak kuasa. Tak kuasa. Dalam suratul suratul Al-Hajj. Suratul Hajj. Tak kuasa. Nak buat seekor lalat pun tak kuasa. Kemudian orang tanya kata, limaza khalaqallahu dzubaba? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan akan lalat? Sebab apa? Hikmat apa? Walimaza az-zalazilu? Di sana ada pula zalazil. Iaitu gapo? Apa nama ni? Tsunami kan masalah pasangan air banjir hak kuat-kuat tadi itu. Allati yadhhabu dhahiyatuha al-uluf minan nas. Dengan sebab banjir yang kuat tadi, tsunami kata gilah, yang menjadi orang jadi mangsa tadi itu beribu-ribu orang daripada manusia. Semua itu daripada kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala belaka. Sebab apa Tuhan menjadikan lalat, menjadikan tsunami, menjadikan langit, menjadikan jadi itu? Kenapa? Tuhan jadikan lalat ni setengah daripada ulama dia kata nak uinya benda-benda yang jadi benda hak punah dah tu untuk nak peracurnya, jadi tanah kelik semula, dia kena guna ibu lalat ni. Untuk nak peracurkan satu perkara yang habis dah umur dia daripada benda yang berdaging, dia kena guna lalat. Wa'rinya az-zalazil untuk nak basuhnya muka bumi ni daripada kesalahan dosa-dosa yang manusia itu berlaku dan sebagainya. Semua itu makhluk Allah dan dia jadi tentera bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab itu, kita sebagai manusia ni kena ingat semua. Kata, semua hak kita dak tengok tu, hak kita dak milik sendiri di dalam tangan kita adalah tentera Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan ada di diri kita ni tentera Tuhan. Gagah ada di diri kita ni tentera Tuhan. Roh ada di diri kita ni tentera Tuhan. Akal fikiran tentera Tuhan. Makna kata Tuhan nak paling lagu mana? Oh boleh. Sebab tu jangan kita lupa daripada yang mengadakan, yang menjadi, yang merazki, yang mentadbirkan, yang duk uruskan segala-gala. Jangan kita itu wak cuai daripadanya. Tak boleh. Baik.
Wa fi hadza yajibu 'alal insan. Dan pada ini apa keterangan yang kita telah dengar tadi itu wajib di atas manusia. Lah mana? Awalan ay yaqisa ma ya'rifuhu min khalqil insan bima la ya'rifuhu. Bahawa kita kena pandai ukur, pandai buat timbangan perkara yang kita mengetahui, yang kita boleh mikir daripada kejadian manusia dengan apa yang kita tak tahu lagi. Makna kan? Kalau kita tengok pada diri kita, Tuhan kata wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu mu tak tengok ke kejadian kuasa aku tu di dirimu sendiri tu, wahai manusia, tak tengok ke? Kita perhati di tubuh kita. Tengok gerak tangan kita ni, anak jari kita ni. Kalaulah benda bukan manusia, ya gerak juga tapi gerak tak serupa dengan jangok serupa kita gerak ni, tak serupa. Jadi kita buat gini, tak sama. Berasa kita tak serupa. Ini haza khalqullah, ini kejadian Tuhan. Fa aruni madza khalaqal ladzina min duni. Cara ayat ke aku. Orang hak dok ngat, orang hak munduk harap, orang yang makhluk yang munduk harap lain daripada aku, wahai manusia yang tak beriman dengan aku, yang menyengutu dengan aku. Cara ayat kata mereka itu buat gapo? Ayat lah mana dia tak ada buat gapo? La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka itu tak ada buat gapo, bahkan dia kena menjadi makhluk juga. Sungguh tak? Cuba tengok, lain daripada Allah Ta'ala. Berhajat pada makan, berhajat pada minum, berhajat kepada isteri, berhajat kepada orang, bantu, berhajat pada tu, berhajat, semua berhajat. Hingga warna diri dia berhajat kepada orang bubuh juga. Tengok. Pakaian berhajat orang bubuh juga. Allah lah. Tuhan tak kata. Inna Allah ghaniyun ankum. Allah Ta'ala itu terkaya daripada kita. Tak berhajat gapo daripada kita. Tak makan ni. Tak kata makan ni, minum ni, pakaian. Semua tak ada. Daripada dia kepada kita, hak tu semua. Ambil di hujung rambut ni, hingga ibu kaki kita, semua daripada Allah Ta'ala kita belaka. Kira. Apabila kita tengok di diri kita, nampak dah kata Allah Ta'ala ni kuasa sungguh. Kita tengok hak lain lagi tu, gitulah juga. Kita kena pandai ukur. Kalau kita pandai tengok di diri kita, lain pun serupa. Sebab itulah Yahya ibn Mu'adz dia kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa dia kenalkan diri dia, maka dia kenallah kata Tuhan yang menjadikan dia tu kuasa, hebat, mulia dan tidak ada kecacatan, sempurna. Itu bukan kata Nabi SAW, kata Yahya ibn Mu'adz. Nampak tak? Seorang tokoh ulama, bukan kata Nabi. Ada apa orang kata Nabi kata tu, kena ingat-ingat sikitlah. Karena itu adalah masuk di dalam man kazaba alayya muta'ammidan. Walaupun dia betul pada makna, akan tetapi itu bukan qaulur Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kita jangan nisbah pada Nabi. Hak Nabi tak ada kata. Hak Nabi kata, hak ulama kita rakyat. Bukan mana hak mimpi ke, hak berjumpa dengan Nabi hidup-hidup ke, hak tu ajaran khurafat belaka. Nampak tak? Itu panggil ajaran khurafi. Yang kita sunni tak terima hak tu. Nampak tak? Tak terima hak tu. Hak tu ada ni. Jadi talaqi oleh ulama kita ni hak tu ada. Nampak tak? Hak tu ada ni. Hak ni lah mana hak aslinya. Jangan kita duk ambil cara-cara mikir lagu tu adalah ajaran yang sesat. Tubik daripada jalan yang benar. Membawa ada kita itu akan jadi rugi dunia dan akhirat. Yang kedua, wathanian ayyu'alija syakkahu bil yaqin. Bahawa kita itu boleh nak perobatkan benda kita dah ragu-ragu tadi dengan sebab kita boleh yakin apabila kita guna otak kita kena pada tempat. Fala yakunu ma'al wasawisi syaitan. Tak jadi apa, maka tidak jadilah kita itu jadi hasutan syaitan itu boleh menguasai kita. Tak dah lah. Sebab apa? Akal kita mikir kena.
Akal kita mikir kena. Barulah orang akhirat kita tak leh. Kalau kita mikir tak kena, orang akhirat kita sepatut baru sebab kita mikir tak pecah. Mikir tak lulus. Kecak gitu. Baik. Fakulluna mas'ulun. Semua puak kita ni adalah bertanggungjawab belaka. Lahana bertanggungjawab semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bertanggungjawab macam mana di sini? Yakni kita kena mikir kena dengan apa hak Tuhan kena. Bukan makna kata kita ikut dia lah. Aku nak mikir lagu mana. Ikut aku lah. Anda bukan lagu tu. Nampak tu tak? Fakulluna mas'ulun an ma'rifatil haqiqah. Sebagai bebanan di atas kita, kita kena mengenalkan benda yang sebagai benda hak benar. Haqiqah. Benar-benar. Wal wusul. Dan nak sampai ila darajatil yaqin. Kepada darajat al-yaqin. Yaqin maknanya putus hati. Darajat hak tinggi. Yakin ni mana darajat hak tinggi. Seolah kata dia boleh tengok dengan mata kepala dia. Tu yakin. Yakin sampai ke mana? Daripada mana? Min imani billah. Daripada kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Makna kata kita tengok kepada makhluk Allah, kamari kita mikir itu adalah jalan yang nak sampaikan kita kepada keyakinan kita itu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak tu. Bukan mana kita duk mikir saja gitu, dak. Mikir tetapi tujuan nak bekerja kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa kita mikir pada kejadian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Orang Sunni yang mikirlah ni. Tuhan. Nah, perbuatan dia, sifat dia, kita tak guna walaupun lafaz apa-apa pun malaikat apa hak Tuhan guna oleh Quran dia. Malaikat adanya tepat gulawe ataupun muqabil orang guna dengan cara istilahat, pepatah falsafah dan sebagainya kita guna untuk membantahkan hak tu lain. Hak tu bab lain, tetapi kita sebagai Islami hak mula-mula ni, mana kata tak ada apa dah. Kita sekadar yang ada di dalam buku kelas 8 ni pun kita memadai dah. Tak ada banyak kali. Nampak tu tak? Kalau bawah hening, pergi jumpa dengan Tuhan, insya-Allah kita boleh jawab munkar wa nakir, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk, boleh jawab. Tak ada kena bimbang tu. Nampak tu? Tidak kena bimbang. Baik. Qala subhanahu wa ta'ala, ayat terakhir insya-Allah taala pada malam ni, iaitu apa? Allah Ta'ala telah firman kata, inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada kita mikir, sesungguhnya pada kejadian langit-langit ni dan bumi. Kita mikir pada kejadian langit dan kita mikir pada kejadian bumi tadi itu, wa ikhtilafil laili wan nahar. Dan berselisih di antara malam dan siang. Terkadang kita tak mikir gapo. Mari waktu malam malam. Mari waktu siang siang hari lah. Tak mikir gapo. Tapi kalau kita mikir sungguh, kata Tuhan menjadikan malam, menjadikan siang untuk gapo, dan kuasa setara mana kalau kita nak ukur dengan kita ni, boleh ke tak kita nak buat. Apabila kita kata kita tak boleh nak buat, tahulah kata kita ni lemah. Apabila lemah berhajat pada bergantung kepada Tuhan yang menjadi. Semua para rasul ni hajar lagu ni cara mikir. Tak ada royak berjirim, berjisim, jauhar, tak ada kecek lagu tu. Ya kecek lah ni. Kecek dengan uslubil Quranul Karim. Hak Tuhan royak, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Kata tu. Lah mana? La ayatil liulil albab. Apa makna la ayat? Iaitu tandaan-tandaan kebesaran Allah lah bagi mereka yang mempunyai cara mikir. Mempunyai mata hati cara mikir. La ayatil liulil albab. Orang cerdik pandai. Itu mana ulil albab? Lah mana mereka itu? Ulil albab ni biar allazina yadhkuruna Allah. Ini tujuan ayat.
Tujuan dok mikir pada kejadian Tuhan nak pergi sini. Hak mula sekali. Kemudian apabila dia mikir hak kejadian Tuhan, ya hasil lah daripada kejadian Tuhan itu kemajuan. Matlamat kemocok ni. Mana? Allazina yazkurunallah. Mereka yang mengingati akan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Lah mana? Qiyaman. Hal keadaan dia duduk berdiri. Duduk dalam keadaan diri ni kata ulama tafsir, makna kata dia duduk jalan belah-belah pun dia duduk mikir lah otak. Bukan berjalan sepak debu ikut tu, bukan. Wa qu'udan, masa dia duduk pun dia mikir. Mikir apa? Mikir kejadian Tuhan. Untuk nawi kita rapat dengan Tuhan dan dapat hasil tu baik. Daripada makhluk Tuhan ni untuk pedah bagi diri. Tu. Tapi dalam otak tak ada. Apa? Ada gambar dalam otak. Maaf nak saya sebut nah. Maaf. Maaf sungguh. Tabik mula-mula dah. Ada roya tu. Roya Cina. Apa lagi? Atih tu. Darah ni. Bahasa Melayu, bahasa Thailand, darah. Hak tu dah nak ni. Dan hak ni dan hak tu. Dah mikir perkara-perkara. Katung. Sekarang ni katung pula. Dia main game ni katung. Umur ni 2-30 dah nak katung lagi. Maaf lah saya sebut tu. Bukan semua. Tapi nak ayat kata gitu. Bagaimana kita? Mana kita? Bagaimana kita kalau duk mikir lagu tu? Kaif? Nak pergi ke depan lah mana? Tak boleh nak pergi. Otak ni mikir sejalan pening. Apa banyak dah benda tak pakar tu. Duk mikir benda hak bukan-bukan tu banyak. Ya. Katung lagi, atih lagi. Nah, penyanyi tu, penyanyi ni. Apa nama lagi? Hambak bayar. Setengah-setengah dah hambak bayar. Bayar kita ni, kita nak hambak itu depan semata. Hambak nak pergi pun tak siapa. Habis. Tenaga habis apa-apa. Tak. Tu nak ayat kata apa? Nak ayat kata, cara mikir tadi, tak kena dah. Sebab tu Tuhan kata, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Masa diri berjalan dan masa dia duduk. Wa ala junubihim. Lah wa ala junubihim. Yakni masa dia duduk baring gitu pun duk mikir juga. Mikir nah, mikir kejadian Tuhan, mikir diri dia, mikirnya apa nama benda yang dia tengok. Nabi Ibrahim alaihissalam ni masa waktu malam ya tu baik. Dengan Nabi Ismail dia duduk di apa nama tempat yang lapang tengok kepada langit. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Itu ayat. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakut as-samawati wal ard. Malakut. Kejadian Tuhan semua. Tuhan we tengok. Tengok dengan apa? Tengok dengan nur al-basirah, bukan tengok dengan mata saja. Ni hak dalam. Kemudian nak buat lagu mana? Hak ning ni mana kata duduk demo habis. Duduk dia orang asing, tak ada duduk dia orang Islam. Tengok tu buat je. Tengok ning buatnya telefon, tengok ning buatnya apa nama elektrik ni. Tengok ni buatnya kereta, tengok ni buat kapal, tengok ni jadi habis. Habis licin dia ambil hak kita. Ambil hak Tuhan kita, ambil hak cara mikir hak Islam suruh mikir. Ini sebab tu berhajat kepada umat Islam kita ni kena semula. Tapi sekarang alhamdulillah banyak dah. Orang kita duduk dalam jabatan hak tinggi-tinggi, duduk dalam hospital, duduk di jabatan polis, duduk situ, duduk sini banyak dah. Tapi nak soal lagi orang duduk dalam tu nak mikir Islamik juga. Ni terkadang dia pergi balik henung terus. Siapa kata tak faham apa agama, tak saya kat lah tu. Habis pergi ke agama mikir hak takhallufat, hak pergi balik belakang langsung, tak ada mikir langsung kat ni. Dak agak yang capur dua tu. Nampak tu tak? Nak capur dua tu. Dia tak say lagu tu. Nak jadi pergi sekali. Baik. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka itu duk mikir pada kejadian Tuhan, jadi langit-langit, jadi bumi semua ni. Ayah katakan pada akhir,
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha Tuhan, maha tidaklah sama sekali menjadikan perkara ni jadi dengan sia-sia, tak ada. Tuhan tak jadikan sia-sia. Tuhan jadi untuk nak kita mikir serta kita dapat hasil. Itu Tuhan jadi. Tapi kita tak tahu. Sebab apa tak tahu hasal ni? Walimadza wa fima yatafakkar. Pada dengan gapo? Apa nama kita nak mikir? Walimadza, sebab apa kita nak mikir? Tak ada. Sebab tu Allah Taala membersihkan balik belakang, subhanaka faqina azabannar. Maha suci engkau, maka hendaklah mung itu selamatkan kami semua itu daripada azab neraka. Dalam ni ada tawassul. Tawassul dengan apa? Tawassul dengan amalan yang salih. Apa amalan yang salih ni? At-tafakkur fi khalqillah. Kita mikir pada apa? Pada kejadian Tuhan, pada kekuasaan Tuhan, pada kebesaran Tuhan, pada kemuliaan Tuhan. Itu adalah satu amalan yang kita itu buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada akhir kita kata, ya Allah, ya Tuhan aku, dengan aku mikir pada kejadianmu ni, jauhlah kami daripada api neraka. Boleh. Biar ayat lagu tu Tuhan ayat sendiri dalam Quran. Faqina azabannar. Jagalah kami, leheralahkan kami daripada seksa api neraka. Itulah sedikit daripada pengajian kita malam ni. Insya-Allah taala kita akan masuk pula pada hisah lagi akan datang, iaitu pedah-pedah kita memikir pada kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama kita hari ni 5 perkara. Insya-Allah kita akan tengok pada perjumpaan kita malam esok biiznillahi tabaraka wa taala. Maka pada akhir ni marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala harap dengan cara besar hati dan jazam dengan kuasa Tuhan akakkan daripada kita ini bala petaka dan we kita itu selamat. Jagakan kita, ahli keluarga kita, guru kita, kawan-kawan kita, negara kita, kampung kita, wilayah kita daripada bala petaka yang berlaku ni. Dan marilah sama-sama kita sebarkan ilmu pengetahuan yang kita belajar ini kepada orang-orang yang duduk warai Tuhan kita. Dan jangan terlupalah kita membantu setengah di atas setengah pada pengajian kita ini dengan tenaga kita dan harta kita. Mudah-mudahan perkara itu dapat bahagia kita dunia maupun di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal kuruna ya rabbal alamin. Allahumma ishfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.